الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dikasihi bahagia Dr. Mazlan, Ustaz, isi keluarga, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat terus hadir di dalam majlis ilmu di Darul Wahdah, dan kita semua diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah COVID-19 yang semakin kurang tapi bertambah sedikit-sedikitlah. Bagaimana yang Dr. Mazlan sebut tadi, satu virus yang kita bimbang dia cepat merebak. Hak yang kemudian ni aksi bergangga atau ke restoran Haji Saleh, katanya Saleh, tapi ada pertikaian di situ segi status kawan tu, macam mana dia boleh guna nama tu. Malah ada sentak dalam tu. Tuan-tuan, apapun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja pergantungan kita. Sebab tu kalau fikir balik, COVID ni dia menjana keimanan kita, tauhid kita kepada Allah. Ubat tak ada, vaksin sampai sekarang masih belum ada. Jadi yang mencegahnya kita betul-betul berusaha dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar. Ja'alallahu likulli syai'in sabab. Allah jadikan tiap-tiap satu itu dengan sebab. Kita nak Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit tu, kita kena cari sebab. Takat yang kita boleh buat, boleh cari, ialah jaga diri. Pakai mask. Saya kena buang salah kalau saya pakai, jadi penat cakap. Dia tak boleh. Awalnya saya try kemarin, saya pergi kayu sekat pakai mask, dia penat. Patutlah dia kata sukan tak apa Ustaz, tak payah pakai. Dia sukanan. Bercakap pun macam tu juga kan. Kalau siapa pakai cermin mata, duk saat dia duk nyawa kelabu cermin mata. Jadi tempat-tempat umum macam ni kita pakailah. Patut dah kerajaan bagi kena denda sampai 1,000. Bukan apa, kalau takat RM10 denda, orang tak heran. Jadi nak jaga. Sekarang ni kita jaga kita. Lagu tu lah cara dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semua orang pakat bergantung kepada Allah Ta'ala. Tu yang mahainya pengajaran di sebalik tauhid. Di sebalik COVID ini, dia membina tauhid kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jangan kita duk buat tak apa, tak kena kerana virus ni kita tak boleh nampak. Kalau nampak orang lari selerak, bila tak nampak ni yang duk meronda kata. Saya tengok kedai mah meratuk. Punya kata depa pakat beli apa? Tina kata depa pakat beli pulut dakap.
kan. Jadi bahaya tuan-tuan. La ni rumah tak kena bayar, kereta tak kena bayar, mereka pergi beli pulut dekat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi di bulan Zulhijjah. Zulhijjah yakni bulan yang terakhir dalam tahun tahun Hijri. Tahun Hijri, tahun Hijrah, bulan 12. Kita berada di bulan 12 dah. Tahun Islam, kalender Islam. Sebab tu umur kita kalau kira dengan bulan Hijrah, kita lebih tua. Kalau nak muda, kira ikut tahun Masihi. Muda lah sikit, walaupun janggut misai putih, tapi ada muda sikit. Dia kena, sebab permulaan dia pun hari kira perubahan hari pun tahun Hijrah dia bermula lepas maghrib. Kalender Islam dia bermula hari baru dia 12 malam, kalender Masihi ke 12 malam. Jadi dia mula maghrib. Masuk maghrib ubah tarikh, masuk maghrib ubah tarikh. Kalender orang putih bulan pukul 12. 1441 Hijrah berada bulan Zulhijjah, bulan 12 di ujung sekali, dan salah satu daripada bulan-bulan haram yang Rasulullah sebut, bulan yang mulia: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ni 3 bulan lepas saya cerita dah kan apa yang kita nak buat di bulan Zulhijjah. Dan bulan yang penuh dengan bersejarah, kerana terkandung di dalam bulan itu ibadat besar. Ada 3 ibadat di situ. Satu yang besar ialah ibadah haji, yang sebab tu nama Zulhijjah. Zu biasa tulis dia zal waw, Zu al-hijjah. Zu tu makna yang mempunyai, al-hijjah haji, bulan yang ada padanya haji lah, Zulhijjah. Kemudian padanya juga ada puasa, puasa Arafah, dan padanya juga ada ibadah korban. Jadi kita masih lagi berada di bulan itu. Yang habis adalah haji pun dah habis, korban pun dah habis, Arafah pun dah habis. Tetapi walaupun ibadat tu habis dah, kita berjaya buat, alhamdulillah. Kita puasa dan maklum-maklum kita ni daripada 1 Zulhijjah sampai 9 puasa. Korban pun buat, haji tak buat lah. Dengan siapa dah buat haji ikut kubang dulu ni. Walaupun semua ibadah itu sudah selesai, elok juga sebelum habis bulan Zulhijjah ni kita muhasabah tengok. Selain daripada pahala yang kita harapkan, insya-Allah kita dapat puasa 9 Zulhijjah, Allah ampunkan dosa as-sanatul lati qablahu was-sanatul lati ba'dahu. Allah ampunkan dosa setahun sebelumnya, setahun selepasnya. Kita harap tu lepas kita buat ibadat, kita kena harap al-raja'u ilallah, supaya Allah bagi kat kita apa yang Nabi habaq kat kita. Tapi mai bulan puasa tahun depan, puasa lah, jangan kata tak payah pula aku puasa 2 tahun dah. Setahun sebelum, setahun selepas, 2 tahun dia tak puasa. Dia harap puasa Arafah. Itu si fadilat, pahala. Itu satu kita harap. Kita buat korban pun selesai dah. Kita harapkan darah
korban kita sebelum sampai ke bumi, mengampunkan dosa kita. Kita mengharapkan apa yang Nabi katakan, Allah bagi kebajikan kepada orang yang melakukan ibadah korban sebanyak bulu binatang yang dia korbankan. Banyak kan, tak terkira. Ada orang pernah kira bulu lembu? Tak ada, tak boleh kira. Maknanya tidak terkira banyaknya pahala. Itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Benda-benda yang macam ni di ujung Zulhijjah ini, kita mengharapkan Allah sebelum Zulhijjah ni pergi, Allah bagi kepada kita. Sebab inilah yang akan membahagiakan kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit kita tak bawa, tapi pahala daripada duit yang Tuhan bagi kat kita, kita buat korban, dapat pahala sebanyak bulu binatang. Hak tu kekal jadi hak kita. Esok bangkit di mahsyar Allah, orang tak cari duit dia, orang tak cari geran tanah dia, tapi duk cari mana dia pahala aku daripada apa yang Allah Ta'ala bagi kat aku. Allah bagi tubuh badan kita, alhamdulillah, bagi-bagi di akhirat tu dia puasa aku, ibadat aku jadi harta dia. Allah bagi harta benda kat dia jadi pahala tu dia kata mai pahala korban aku, wakaf aku, sedekah aku, mai ni dia harta aku yang sebenar. Itu yang jadi solid, jadi hak kita. Adapun hak dunia ni sementara. Kalau kita silap guna, dia tidak menjadi harta kepada kita. Jadi kita harap apa yang kita lakukan, al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah, yang Nabi sebut. Kita buat amal soleh pada bulan Zulhijjah, Allah sangat suka. Allah lebih suka, khususnya antara 1 sampai 10 Zulhijjah hari itu. Semua itu kita sangat mengharapkan kepada Allah Ta'ala supaya Allah terima yang tu. Kalau Allah tak terima, tak jadi. Allah terima dan diberi ganjarannya, dan kita akan nikmati ganjaran Allah itu bila kita bangun di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit-bangkit tu tuan, tengok kebajikan banyak Allah, barulah kita tahu yang ni harta aku yang sebenar. Hak lain semua binasa di dunia. Tidak ada kebimbangan di hati kita. Tengok mizan timbangan amal di padang mahsyar, berat belah kebajikan Allah. Itu tanda syurga tempat dia. Yang nak memberatkan itu ialah amalan yang kita buat. Jadi semoga apa yang kita buat di bulan Zulhijjah ini, itulah yang kita harapkan menjadi milik kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu, kita juga nak dapat iktibar daripada sejarah ibadah-ibadah yang kita buat. Kan? Kita berpuasa di hari Arafah, apa sejarahnya? Dia menjadi panduan pada kita untuk kita teruskan kehidupan kita. Kita melakukan ibadah korban, apa pengajaran di sebalik sembelihan itu? Itu juga kita nak kena dapat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita dapat dua-dua. Fadilat kita dapat, pengajaran kita dapat. Baru cantik kita tinggalkan bulan Zulhijjah kan. Kita puasa juga 8 Zulhijjah, ada juga riwayat, tapi martabat dia dhaif. Walaupun dhaif, boleh kita beramal untuk fadailul amal. Dan ada hadis yang lebih umum kan, yang saya baca hari itu, ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah, kan 10
hari yang istimewa di dalam bulan Zulhijjah, salah satunya 8 masuk dalam 10. Jadi kita pegang hak umum ni, kita buat puasa 8 Zulhijjah. Apa sejarahnya? Ada sejarah. 8 Zulhijjah ialah hari di mana umat Islam melakukan ibadah haji, dinamakan hari Tarwiyah. Kenapa dipanggil Tarwiyah? Sebab pada malam tu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendapat wahyu dalam mimpi dia supaya Allah Ta'ala perintah, supaya Allah perintah supaya dia menyembelih anak dia Ismail. Bangkit-bangkit pagi, dia duduk renung, adakah perintah Allah ataupun syaitan yang main. Dia duduk renung, dia confused. Dia duduk renung tu Arab panggil yurawi. Kata jadi tarwiyah, merenung-renung, memikir-mikir. Tuan-tuan, perintah suruh sembelih anak ni bukan mudah. Kita nak bagi masuk jawi anak pun sampai 6 tahun punya tangguh. Darjah 1 kata kecil sangat, darjah 2 nanti sat dulu, darjah 1, darjah 6, darjah 6 jenuh ligan kata hutan kata. Tambah zaman orang tua dulu lagi umur tua sampai 15 baru masuk jawi. Panjat pokok nyok jenuh. Tuan-tuan, jadi dia duk renung, duk fikir, itu dipanggil tarwiyah. Sampai 9 Zulhijjah kita sunat puasa juga. Apa cerita sunat 9 Zulhijjah? Sekali lagi Nabi Ibrahim bermimpi. Perintah Allah dalam tidur dia menyembelih anak dia. Dia bangkit pagi 9 Zulhijjah tu baru dia tahu itu adalah perintah Allah. Itu adalah perintah Allah. Tahu dalam bahasa Arab dipanggil Arafah. Maka sebab itu dinamakan tempat itu sebagai Padang Arafah. Padang Arafah. Tahu tuan-tuan, bila tahu apa berlaku, yang kata Nabi Ibrahim ni, kan? Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan perintah Allah lebih daripada segala-galanya. Sayang kasih dia kepada Allah, cinta kepada Allah mengatasi kepada yang lainnya. Walaupun anak dia anak yang dia sayang, anak yang dia tunggu 20 tahun. 20 tahun Nabi Ismail baru lahir. Tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim bersama dengan isteri dia Siti Sarah ya, itu bukan Siti Sarah bini Su'ib, Siti Sarah itu Siti Sarah. Siti Sarah cerita sikit tuan-tuan, dah cerita korban. Sekian lama Nabi Ibrahim hidup bersama Siti Sarah, berhijrah, berpindah daripada Syam ke Mesir, dalam menyampaikan tugas sebagai utusan Allah dari negeri asal dia, kan? Dia dihambat. Sebab apa? Kerana dia memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Raja Namrud, Raja Namrud hambat dia. Dia binasa habis patung-patung berhala. Lalu dia dibakar. Himpun api, kayu api bakar. Api tu punya marak depa cucuk sampai nak pi letak Nabi Ibrahim tak boleh. Pakai terobi kot jauh dah. Katanya setengah riwayat buat terobi besar.
Tapi Allah kata kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Dia jadi sejuk. Elok api padam Nabi Ibrahim duduk senyum, duduk elok. Dia kata tak jadi Ibrahim lah. Sekali dia faham pindah. Akhirnya sampai ke Mesir sama Siti Sarah. Sampai ke Mesir, Raja Mesir tu pula dah jenis tak boleh tengok orang di licin. Dia kira nak ambil kat dia. Dia tak kira siapa pun dia ambil. Kalau dia tahu kata laki bini, dia akan bunuh laki tu, ambil bini kat dia. Jadi Nabi Ibrahim tahu cerita ni, pakat dengan Sarah. Dia kata, wahai Sarah, kalaulah kita ditangkap ke lagu manakah, bagi tahulah kita ni adalah bersaudara. Dia beradik, dua beradik. Jadi dia selamatlah Nabi Ibrahim kalaulah jadi Nabi Ibrahim agak mohonlah sikit untuk keselamatan. Tuan-tuan, ada 3 kali Nabi Ibrahim buat helah nak menyelamatkan diri dia. Tengah satu masa kaum dia keluar pergi buat upacara berhala lah, dia tak keluar. Orang tanya, awak tak keluar? Dia kata dia sakit, dia demam. Wahai, dia tak demam. Ni sekali dia mohon. Yang kedua, waktu orang tanya dia, siapa yang musnahkan berhala-berhala ni semua? Nabi Ibrahim, dia kata-kata semua, dia pergi letak kapak tu di tangan Tok Kong Hamzah. Bila orang tanya, dia kata tanya tu, kapak duduk tangan dia. Dia pun kata mana dia nak boleh jawab, dia batu. Kalau batu apa sembah buat apa? Tu yang kedua. Yang ketiga ni akhirnya kena tangkap sungguh cepat. Raja ni dia mata-mata gelap, dia ramai. Lalu Sarah pun dibawa ke istana dia. Nabi Ibrahim selamat sebab dia kata ni abang aku. Selamat. Kalau suami dibunuh. Lalu bila raja ni dia nak mendekati Siti Sarah, kan, dia nak pegang aja jadi krem, semua tangan dia semua jadi stroke lah kot, no? Zaman tu dia orang tak tahu kata stroke, tapi Allah punya kerja lah, dia jadi krem keras. Lama-lama Siti Sarah berdoa ke Allah supaya sembuhlah raja ni. Sebelum tu dia berjanji kalau Tuanku bebaskan, dia akan doa elok balik. Kemudian raja ni tak tunai janji dia, dia tak bebaskan Sarah. Lepas tu hari ni pula dia buat pula lah, dia main nak sentuh Siti Sarah, krem pula. Sekali ni Siti Sarah buat jual mahal. Dia kata dia tak mau lah, dia merayu, tolonglah minta kat Tuhan kau supaya aku ni kembali balik. Dia buat doa lama, tak mau. Dia kata sekali ni aku sungguh-sungguh berjanji, dan aku berjanji akan